Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya akan buat sharing tentang Real Estate Investment Trust (REITs). Seperti yang semua sedia maklum, untuk beli properti ni bukanlah benda yang mudah. Banyak benda kita kena consider. Antara benda yang kita kena consider ialah down payment, installment, maintenance fee dan macam-macam lagi lah yang melibatkan duit ni. Location property juga perlu berada di tempat yang strategik dan berpotensi. Bila dah beli properti pula, kena buat advertisement untuk cari penyewa. Dah jumpa penyewa pula, kena pastikan penyewa sentiasa bayar sewa. Dan maintenance rumah jangan lupa, sebab kita kena pastikan rumah tu sentiasa dalam keadaan elok, barulah penyewa akan sewa. Jadi, pelaburan REITs ni adalah alternatif untuk invest dalam real estate tanpa perlu terlibat dengan masalah-masalah ni. REITs berfungsi apabila sekumpulan pelabur yang berminat untuk melabur dalam real estate kumpulkan duit mereka. Duit ini akan diuruskan oleh REITs manager untuk dilaburkan ke dalam properti seperti warehouse, commercial building, shopping mall, hospital, office building, sekolah, universiti dan macam-macam lagi lah. Keuntungan melalui pelaburan ini sama ada melalui sewaan dan jual beli akan diagihkan semula kepada para pelabur dalam bentuk dividen ataupun distribution. Kelebihan melabur dalam REIT, kita tak perlu terlibat dengan masalah-masalah yang saya nyatakan di awal video tadi, seperti perlu sediakan down payment, pemilihan lokasi, mencari penyewa dan lain-lain. Untuk melabur, teorinya boleh bermula dengan serendah RM100 sahaja. Walaupun tak praktikal sangat untuk mulakan dengan RM100, tapi modal masih lagi rendah berbanding beli properti sendiri. Pengagihan keuntungan daripada REIT juga lebih stabil disebabkan kebanyakan keuntungan adalah daripada sewaan. REIT biasanya mengagihkan keuntungan antara 2 ke 4 kali setahun. Lebih lagi pun ada, semuanya bergantung kepada performance syarikat. REITs juga sangat liquid. Kita boleh jual dan beli pada bila-bila masa hanya dengan klik satu button sahaja, kecuali luar waktu pejabat, cuti umum dan weekend. Antara kekurangan REIT adalah disebabkan REIT didagangkan seperti saham-saham lain di Bursa Malaysia, modal kita tidak terjamin disebabkan harga yang berubah-ubah. Kita juga tak ada kuasa untuk beli properti mengikut kehendak kita. Semuanya bergantung pada REIT manager. Pengagihan dalam bentuk distribution juga akan dikenakan cukai. Disebabkan REIT disenaraikan di Bursa Malaysia, untuk melabur dalam REIT kita perlu membuka akaun CDS, Central Depository System. Kita perlu mencari syarikat-syarikat broker ataupun bank-bank investment yang menyediakan perkhidmatan akaun CDS. Contoh, BIMB Securities, M+ dan Maybank Investment. Ingat, kalau nak pergi buka dekat bank, cari investment wing, bukan kaunter-kaunter bank biasa. Ataupun senang cerita, daftar online je. Ini adalah cas-cas terlibat apabila kita jual beli di Bursa Malaysia. Boleh buat kajian sendiri dan pilih syarikat broker apa yang terbaik. Antara consideration untuk beli REITs adalah earning syarikat, sama ada daripada occupancy rate yang tinggi, daripada sewaan ataupun jualan. Untuk sewaan pula boleh kaji bila mereka akan revise balik kadar sewaan. Jenis REIT juga akan menentukan betapa bagus dan stable dividen yang akan diberikan. Different type of REIT tend to perform differently in certain economic conditions. Contoh, hospitality and tourism and shopping mall memang really affected compared to warehouse dengan e-commerce masa pandemik hari tu. Management quality juga memainkan peranan yang penting. Seterusnya, dividend yield. Bukan dengan bayar je dividen 4 kali setahun, maksudnya dividen yield dia paling tinggi. Kena buat kira-kira sikit. Annual dividend bahagi dengan share price. Apapun tujuan kita melabur dalam REIT adalah lebih kepada untuk stable payout. Valuation, kita kena fikir untuk long term punya investment in term of capital appreciation. Jenis REIT mainkan peranan yang penting. Dan disebabkan REIT ni didagangkan di Bursa Malaysia, harga dia akan berubah-ubah. Sebab tu juga kena fikir capital appreciation dengan pertumbuhan syarikat. Yang terakhir pula adalah overall REIT performance. Masih relevan ataupun tidak. Ada lebih kurang 18 REIT yang boleh dibeli di Bursa Malaysia. Cuba tengok REIT nombor 3 tu, Puff REIT. Agak-agak REIT ni manage mall apa?
Cuba teka. Ya, REIT ni lah yang manage Pavilion Mall. Yang nombor 5 pula IGB REIT. Agak-agak REIT ni manage apa? Mid Valley dengan Garden. So, kalau lepas ni korang pergi dekat mall-mall ni, korang tahulah mall ni bawah REIT IGB. Daripada semua REIT yang disenaraikan tadi, hanya 4 je yang patuh syariah. Yang pertama KLCC. REIT ni walaupun properti bawah dia hanya 7 je, tapi dia punya value paling tinggi. Axis REIT ni ada lebih kurang 58 properti. Kebanyakannya adalah manufacturing facility dengan logistik warehouse. Al-Aqar REIT ni dia lebih kepada bidang kesihatan. Dan kalau korang nak tahu, korang cuba tengok lambang dia. Lambang dia tu lebih kurang warna lambang apa? Ya, betul, lambang KPJ. So boleh kata kebanyakan tapak sewaan untuk KPJ adalah di bawah kendalian Al-Aqar REIT. Yang terakhir adalah As-Salam REIT. As-Salam REIT lebih kepada food and beverage. Dan untuk pengetahuan korang, sesetengah KFC dan Pizza Hut outlet yang korang makan tu, As-Salam REIT lah yang manage. Nampaknya sampai di sini saja perkongsian saya tentang Real Estate Investment Trust. Ingat, slowly but surely and trust the process. Kalau ada apa-apa yang korang tak faham, korang boleh tulis dekat ruang komen. Kalau korang rasa korang dapat sesuatu pada video ni, harap korang boleh tolong saya dengan klik like dan subscribe channel ni. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.